Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan siri Tadabbur Wahyu Faham Al-Fatihah. Kita berada pada siri ketiga pada hari ini. InsyaAllah kita melihat seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tengok Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka kepada surah Al-Fatihah. Kita dah lihat dah sebelum ni. Cuba kita perhatikan ada perkataan-perkataan yang telah berulang. Ya, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kita tengok Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, ni dah berulang. Dalam siri kedua kita dah bincang dah. Maliki Yaumiddin. Okey, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, di situ ada berulang iyyaka dengan iyyaka. Sekali lagi. Wow tu dah banyak sangat dah. Kita sebelum ni kita jumpa. Ya. Sebab tu saya kata kita tidak perlu hafal. Kita hanya perlu perhatikan dan faham. Kalau kita rasa ni kita dengar, boleh ulang ya. Jadi tak jadi masalah. Pada hari ini insya-Allah kita akan tengok ayat ke-6 dengan ayat ke-7 saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu sebenarnya ada dua perkataan kat situ. Satu, ihdi dengan na. Okey, seperti yang kita beritahu dalam kuliah yang lepas, nun banyak menunjukkan kepada kami. Jadi sama ada nun di depan ataupun nun di belakang. Na kalau kat belakang ihdina, itu adalah kami. Ihdina. Ihdi maknanya berasal dari perkataan ahda. Ahda ataupun hidayah. Sebenarnya ihdina ni dah jadi bahasa Melayu. Iaitu hidayah. Ihdi ni dalam bentuk suruhan. Iaitu hidayahkan kami. Jadi kita terjemah tunjukkanlah kami. Sebab hidayah tu petunjuk. Dia daripada perkataan hidayah, hadiyun, huda. Macam tu. Kita akan jumpa banyak perkataan hudal linnas. Sebenarnya sama. Ihdi tu semua dia dalam bentuk suruh. Dalam bahasa Arab, suruh walaupun kepada Tuhan, dia panggil suruh juga. Cuma suruh bila daripada makhluk kepada Allah, dia jadi maksud dia minta. Minta tu suruh je sebenarnya. Tapi tengok pada kedudukan. Kalau hamba kepada Allah, jadi mohonlah. Sebab kita tak ada kuasa nak suruh. Kita hanya boleh meminta. Tapi kalau atas ke bawah, suruhlah. Contohnya Allah suruh kita, dia tidak meminta, dia suruh. Maksud tu suruh dia. Mana kita kena buat lah. Sebab kita di pada posisi bawah.
Jadi ihdi maknanya tunjukkanlah. Sebenarnya maknanya hidayahkanlah. Suatu ataupun melorongkan, macam itulah lebih kurang. Dia perkataan yang sama, hadiah pun sama sebenarnya, dari root yang sama. Bayangkan binatang yang disembelih di Mekah setelah mengerjakan haji pun dipanggil hadiyun. Sebab binatang tu adalah hadiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada tanah haram. Bukan hadiah kepada Allah tu Allah terima hadiah, tapi dinisbahkan kepada di bahasa, secara bahasanya macam tu dikatakan dia sebenarnya hadiah. Pengorbanan kita tu sebenarnya hadiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tidak menerima daging dan darah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan daging dan darah tu yang Allah nak tengok, tapi Allah nak tengok ketakwaan. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, hidayahkan kepada kami. Jadi bahasa Melayu dah. As-sirat, sirat ni jalan, al-mustaqim yang lurus. Cuba saya nak tarik perhatian sikit. Dia bahasa Arab ni kalau ada alif lam kat depan dengan alif lam yang kat belakang tu, kalau dia berkaitan, sebab itu kita terjemah jalan yang lurus. Mana yang tu? Sebenarnya yang tu ialah hasil daripada pertemuan dua alif lam tu, dia panggil sifat dengan mausuf, iaitu dia menceritakan sifat. Mustaqim tu, lurus tu adalah sifat kepada jalan tu. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kita terjemah. Yang tu tak ada dalam perkataan, tapi kita dapat fahamlah dalam bahasa kita akan jadi macam itulah. As-sirat. Sirat ni kalau jalan raya dia tak panggil sirat. Kalau jalan raya ni dia panggil tariq. Mustaqim tu sebenarnya kita pun dah guna bahasa Melayu dah sebenarnya, tapi kita tak perasan sebab penambahan dia tu terlalu banyak. Alif lam tu penambahan, mim tu penambahan, sin tu penambahan, tak tu penambahan. Sebenarnya qama, tapi jauh sangat. Jadi itu susah sebab banyak penambahan tu. Tapi kita dah guna banyak sangat. Kita guna istiqamah kan. Kita biasa dengar istiqamah. Mustaqim ni istaqamah. Daripada mana? Qama, berdiri sebenarnya asalnya. Tapi akhirnya jadi mustaqim, berlurus. Okey. Kalau kita tahu lurus tu pun tak apa dah, al-mustaqim. Cuma ada orang yang tersilap, dia ingat siratal mustaqim ni titian di hari akhirat. Itu makna tu macam silap sikit lah. Sebab yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus di sini ialah agama yang benar lah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta daripada dia jalan yang lurus, agama yang benar. Sebab apa? Sebab dari semasa ke semasa ada penyelewengan dalam agama. Kalau kita berada dalam pengamalan agama yang terseleweng, sama ada terseleweng tu terkeluar daripada Islam, wa na'udzubillah, ataupun dalam pengamalan agama tapi dia ada pengamalan agama yang tidak tulen. Itu susah lah kalau macam tu. Sebab tu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu ialah agama Islam yang tulen lah. Okey. Jadi sebab itulah dia pun describe lagi apakah siratal mustaqim tu.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat, jalan yang kita dah jumpa sebelum ni, kita bincang allazina, jalan orang-orang yang. Allazina, sebab allazina sirat tu dah berulang dah tadi kan. Jadi allazina tu adalah plural kepada allazi. Jadi banyak dah dalam Al-Quran allazina. Sama lah. Allazi dengan allazina sama. Tapi allazina ni ramai. Jalan orang-orang yang an'amta. Sekali lagi jumpa an'amta. Iaitu ta tu ialah kamu, engkau, awak. Daripada anta, ringkaskan jadi ta. An'am dah dimelayukan dah, iaitu nikmat. Cuma an'am dia panggil past tense. Benda yang lepas, engkau telah. Cuba tengok dalam terjemahan. Jalan orang-orang yang engkau telah. Sebab apa dia kata engkau telah? Sebab perbuatan ni perbuatan fi'il madhi dia panggil. Tak payah ingat lah benda tu, tapi sekadar pengetahuan lah. Iaitu dia telah an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan. Engkau tu ta, an'am telah berikan nikmat, telah nikmatkan mereka. Alaihim, ke atas mereka. Alaihim dua perkataan sebenarnya. Berikan apa? Berikan nikmat. Kalau kita tak, ala ni atas. Tapi perkataan ala ni sebelum him tu ala, kalau kita dia banyak makna ala. Ke atas, kepada, banyak makna. Jadi kita terjemah kepada mereka boleh juga. Ke atas mereka boleh juga. Ghairil maghdubi. Ghairi itu maknanya bukan. Bukan al-maghdub. Al-mim tu menunjukkan kepada orang. Asal dia ghadaba, iaitu marah. Al-maghdub, orang yang kena marah. Orang yang maghdub, orang yang dimurkai. Orang yang murka marah lah. Okey. Jadi kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya berada di atas jalan yang betul. Jalan yang betul tu macam mana? Jalan orang yang telah engkau beri kepada mereka tu nikmat. Siapa orang yang dapat nikmat tu? Para nabi, sahabat. Kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni dia lebih menunjukkan kepada kita nak ikut siapa. Dan siapakah rujukan kita? Rujukan kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, nabi-nabi. Tapi masih umum lagi lah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Ghadaba, marah. Maghdub, orang yang kena marah. Alaihim, ke atas mereka. Orang tu bukan orang yang dimurkai, wala, dan bukan ad-dhalli. Okey, dan bukan orang yang sesat. Orang yang sesat ni, kalau maghdub alaihim, kita dapat tahu dia ni ramai dengan cara alaihim, ke atas mereka. Tapi sesat dia kata dhalli, orang-orang yang sesat. Ramai juga. Sebab apa ramai? Ya dengan nun. Ya ni dengan di akhir ni menunjukkan ramai. Nun tu dia teman kepada ya tu lah. Dhalun, seorang. Dhalun, ramai.
disebabkan ada lam kat depan, daripada dhalun kena jadi dhalin. Jadi sebenarnya bahasa Arab ni kita jumpa banyak perkataan yang sama tapi kita tak perasan. Sebabnya dia telah bertukar sedikit sebab ada pertukaran grammar. Itu yang menyebabkan kita sekelang kabut sikit kadang-kadang. Jadi sebenarnya surah Al-Fatihah ni saya tak nak tafsir panjang-panjang sebab kita pelajaran tafsir kita lah ini kita lebih kepada melihat dari sudut bahasa ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Seperti biasa kita promosilah tadabbur wahyu kita ni kepada kawan-kawan dan sanak saudara dengan beri mereka nombor telefon 011389355652. Sebab dia hantar mesej, beritahu nama dan kawasan dia tinggal, dan insya-Allah kita akan hantar kepada mereka siri tadabbur wahyu untuk perkongsian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.